Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini kejutan paling besar yang Anda mungkin tak pernah pikir. Kenapa tiba-tiba Muhyiddin Yassin nyatakan, biarlah peruntukan, biarlah Said Sadiq Said Abdurrahman terima. PN ada asas tolak, kata Muhyiddin. Ini di sebalik penolakan Perikatan Nasional terhadap peruntukan tersebut. Yang selama ini mereka kata Anwar Ibrahim lah yang jahat, Anwar Ibrahim lah yang tak mau bagi. Rupa-rupanya bukan tak mau bagi, tapi Perikatan Nasional yang sendiri menolak. Oke, ikuti terus ulasan ini, Anda pasti akan mengertinya. Ditulis daripada Friends of Pakatan Harapan PH Fikri Ghazali di laman page Facebook. Perikatan Nasional sekali lagi menunjukkan keras kepala mereka dengan menolak peruntukan kerajaan hanya kerana enggan mengisytiharkan harta. Bukankah ini satu bentuk sabotaj terhadap rakyat sendiri? Itu persoalan besar. Siapa yang ada penyakit kencing manis, tinggi darah, dan gout, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Ada produk yang bagus untuk membantu Anda sembuh daripadanya. Harganya murah sekarang dan sudah banyak testimoni yang dinyatakan oleh para pengguna. Maafkan saya karena berkongsi produk ini. Saya bukan jual barang, saya bukan jual ubat, tapi mau kongsi kebaikan untuk Anda semua. Baik, kita teruskan. Kononnya, perjuangan demi rakyat, tetapi apabila diberikan peluang untuk mendapatkan dana bagi kawasan masing-masing, mereka memilih ego politik berbanding kesejahteraan rakyat. Rakyat tak fikirkah benda ni? Type W tu tak fikirkah? Ahli Parlimen Muar, Said Sadiq Said Abdurrahman sebaliknya dengan yakin telah pun mengisytiharkan harta secara terbuka. Malah dia sanggup melakukan setiap tahun jika perlu demi amanah dan tanggung jawab seorang yang berkhidmat terhadap rakyat. Jadi, apa alasan Perikatan Nasional untuk menolak? Apa yang mereka cuba lindungi? Adakah akaun mereka terlalu gemuk hingga bimbang akan terbongkar? Atau terlalu kering kerana dana sudah hilang entah ke mana? Namun, di sebalik cerita Perikatan Nasional enggan menerima peruntukan kerajaan, mungkin ada satu agenda lebih licik sedang mereka mainkan. Sepertinya mereka mahu mencipta naratif bahawa kerajaan Madani kononnya kejam, tidak adil dan menafikan hak pembangkang. Hakikatnya, peruntukan tetap ada, tapi haruslah bersyarat. Itu pun mereka tak sanggup. Jadi siapa sebenarnya yang menzalimi rakyat? Anda mungkin kata, hanya Anwar yang lakukan. Sebenarnya tidak. Ketika pemerintahan bersama Perikatan Nasional dan UMNO, ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, Anwar telah membawa Pakatan Harapan menandatangani MOU untuk mendapatkan peruntukan kawasan. Jadi, kalau Anwar Ibrahim pun sanggup menandatangani MOU itu, kenapa Perikatan Nasional tidak mahu tanda tangan? Adakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu ataupun mereka sebenarnya sedang mencipta naratif seperti penulis katakan ini? Tentulah tidak logik akal untuk mereka tidak menerimanya. Saudara, peruntukan itu adalah untuk rakyat, bukan untuk ahli parlimen. Saudara, hakikatnya, Perikatan Nasional bukan kali pertama menolak rezeki seperti ini. Malah, sejak awal lagi mereka sudah memperlihatkan keangkuhan dengan menolak cadangan yang di Pertuan Agong yang ke-16 untuk menubuhkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan PH. Sekali lagi Perikatan Nasional menolak rezeki. Kalaulah mereka mengikut nasihat cadangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang ke-16 untuk menubuhkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan, Barisan Nasional sudah tentu negara kita ini sudah menemui kemakmuran yang tidak pernah dialami sebelum ini. Tapi itulah, mungkin karena kerakusan kuasa, mungkin karena ketamakan kuasa, tak nak berkongsi kuasa dengan mana-mana pihak, mereka sanggup menolak rezeki cadangan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Itulah yang menjadi persoalan. Mengapa mereka menolak?
Padahal selepas Barisan Nasional dan Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan perpaduan, mereka pula yang terhege-hege nak menjatuhkan kerajaan perpaduan ini dengan pelbagai naratif jahat. Perikatan Nasional, mereka lebih rela melihat negara berada dalam krisis politik daripada bekerja sama untuk kestabilan. Mujur ada UMNO BN yang sudi menamatkan kemulut pasca PRU 15 itu. Sekarang apabila kerajaan menawarkan peruntukan itu sah dan adil, mereka buat perangai lagi hanya kerana takut aset mereka dinilai secara telus. Itu persoalannya. Adakah mereka sebenarnya takut bahawa aset mereka akan dinilai secara telus ataupun kedapatan sesuatu? Apa yang mereka sembunyikan? Itulah persoalan daripada netizen. Cukup-cukuplah dengan drama politik murahan ini. Jika benar berjuang untuk rakyat, buktikan dengan tindakan, bukan retorik kosong. Kalau tangan bersih, kenapa takut? Kalau amanah, kenapa lari dari transparansi ketelusan? Atau mungkin Perikatan Nasional lebih selesa bersembunyi di sebalik retorik agama dan kaum untuk mengelak daripada terkantoi menjana duit tepi seperti skandal RM 177 juta ringgit keluarga Malaysia? Rakyat sedang menilai. Saudara, itulah isu yang paling hangat hari ini. Kenapa di sebalik Perikatan Nasional menolak peruntukan tersebut? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah dengan ini, keputusan ini akan menyebabkan UMNO keluar daripada kerajaan? Ataupun adakah dengan ini, maka kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini akan berpecah pada PRU 16 dan akan melaluinya bersendirian lagi? Adakah BN akan berpisah dalam PRU 16? Keputusan hari ini melalui Lim Guan Eng mengatakan DAP takkan dikuasai UMNO. Wah, ini satu ulasan berita yang patut dan sangat panas. Sebelum kita teruskan, bagi Anda yang ada masalah gout, kencing manis dan juga tinggi darah, ada produk yang saya kongsikan dalam ruangan video ini. Tekan butang ini, butang produk ini. Ada ubat kencing manis, gout dan tinggi darah yang saya sertakan. Anda boleh beli dengan harga yang sangat termurah di muka bumi. Dan sudah ada testimoni daripada rakan-rakan yang menonton dan menggunakannya. Mereka kata membantu untuk menyembuhkan kencing manis. Jadi sebelum raya menjelang, Syawal menjelang, cepat beli, sediakan payung sebelum hujan dan pastikan Anda dapat harga yang termurah sekarang. Karena tak lama lagi harganya akan kembali menjadi seperti sedia kala. Baik. DAP kata mereka tak akan dikuasai oleh UMNO. Ada yang setuju, ada yang tidak. Dan yang paling ditunggu-tunggu, apa reaksi Akmal Saleh? Pasti orang pertama yang akan bersuara, yang akan bercakap tentang isu seperti ini, tiada lain tidak bukan adalah pengerusi Ketua Pemuda UMNO sendiri, yaitu Akmal Saleh. Apa agak-agaknya jawaban Akmal Saleh terhadap kenyataan Guan Eng ini, yaitu DAP takkan dikuasai UMNO? Saya rasa Akmal Saleh mungkin akan kata siapalah sangat DAP itu di mata UMNO. Tanpa UMNO pun, tanpa DAP pun UMNO mampu bertahan. Mungkin itu kata-kata daripada Akmal Saleh nanti. Pengerusi DAP Lim Guan Eng menegaskan masa depannya sebagai ketua parti komponen PH itu hanya akan ditentukan oleh ahlinya dan bukan pihak lain. Ketika muncul spekulasi menjelang pemilihan DAP, Lim mengingatkan veteran parti terbabit tentang peranan ahli dalam menentukan masa depannya. Sama ada masa saya telah berlalu atau tidak, itu akan ditentukan oleh ahli DAP dan bukan oleh Presiden UMNO, kata beliau. DAP tidak pernah dikuasai UMNO semasa kita menjadi pembangkang dan tidak akan dikuasai apabila kita berada dalam kerajaan, kata Lim pada majlis makan malam Kelab Veteran Kebangsaan DAP di Bukit Mertajam, Pulau Pinang malam tadi.
Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu berkata demikian merujuk kepada kenyataan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi awal tahun ini yang mendakwa bahwa era Lim telah berlalu dan menggesa dia untuk memberi kepercayaan kepada pelapis untuk memimpin DAP. Teguran Ahmad Zahid terhadap Lim itu dibuat sebagai reaksi kepada kenyataannya yang mengkritik UMNO kerana merancang menyertai perhimpunan bersama pembangkang bagi menunjukkan solidariti kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini ditahan di penjara Kajang. Kata Lim, dia percaya para veteran DAP boleh menyumbang kepada parti itu walaupun selepas bersara daripada politik aktif. Anda masih boleh memainkan peranan dengan menjadi suara hati nurani untuk parti serta menjadi saluran pendapat umum tentang dasar kerajaan, katanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ahli veteran kita kerana tidak pernah berputus asa terhadap DAP, kata Lim. Karena itu, Malaysia boleh mengharapkan masa depan yang lebih baik, katanya, dalam pemilihan DAP yang menarik perhatian ramai itu. Beberapa tokoh veteran parti menyatakan untuk tidak bertanding bagi menyertai jawatan kuasa eksekutif pusat. Mereka ialah M. Kulasegaran, ahli Parlimen Ipoh Barat, Tan Kok Weh, ahli Parlimen Ceras, dan Fong Kui Lun, ahli Parlimen Bukit Bintang. Beberapa sumber memberitahu Malaysia kini, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok bertemu Lim pada minggu lalu dalam usaha parti berkenan memujuknya supaya tidak bertanding dalam pemilihan CEC. Kongres Kebangsaan DAP dan pemilihan CEC ke-18 parti itu akan diadakan di Pusat Convention Ideal di Shah Alam, Selangor pada 16 Mac ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.